Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan tentang sorotan literatur yang berkaitan dengan pembinaan Islam di Madinah. Sebagai pengenalan, selama 13 tahun Nabi Muhammad melaksanakan dakwahnya di Mekah. Selama kurun waktu tersebut, Nabi Muhammad menyeru kepada kaum Quraisy Mekah untuk mentauhidkan Allah, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya, Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Yathrib, yaitu Madinah. Setelah penduduk Madinah mendapat berita tentang hijrah Nabi Muhammad SAW, suasana Madinah begitu kondusif, iaitu baik. Hal ini kerana suku Aus dan Khazraj telah masuk Islam dan bersedia untuk menerima dakwah dan ajarannya. Oleh itu, objektif kajian ini dibuat untuk mengkaji faktor-faktor penghijrahan Nabi Muhammad ke Madinah dan mengenal pasti strategi Nabi Muhammad dalam pembinaan Islam di Madinah. Saya akan menerangkan mengenai sorotan literatur objektif 1. Berdasarkan kajian Ali Ahyuni yang bertajuk Konteks Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, dari dakwah individual ke penguatan masyarakat. Penghijrahan Rasulullah SAW ini terjadi pada hari Isnin, Rabiul Awal, pada tahun ke-13 kenabian. Mengapa hijrah ini perlu berlaku? Hal ini adalah disebabkan oleh Allah SWT telah menurunkan wahyu ke atas baginda supaya baginda berhijrah ke Madinah. Tambahan pula situasi keamanan di Mekah pada ketika itu mendatangkan kemudaratan kepada Rasulullah SAW sendiri, kepada para sahabat dan juga kaum muslimin yang lain. Seterusnya, penduduk Madinah itu sendiri telah pun menawarkan dan juga mengundang baginda supaya berhijrah ke Madinah. Saya akan menerangkan mengenai dapatan kajian objektif yang pertama, iaitu faktor penghijrahan Nabi Muhammad SAW didahului dengan adanya bayat-bayat, yaitu perjanjian Aqabah yang pertama, di mana seramai 12 orang mewakili penduduk Madinah telah berjanji untuk menerima dan mentaati Rasulullah SAW. Dan juga seterusnya perjanjian Aqabah yang kedua, di mana seramai 75 orang, dua daripadanya adalah wanita penduduk Madinah, telah berjanji untuk melindungi Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin. Seterusnya, bagi sorotan literatur yang kedua, menurut Muhammad Zulazizi Muhammad Nawawi pada tahun 2020 yang bertajuk Pelaksanaan Tarbiyah Islamiyah pada zaman Rasulullah SAW di Mekah dan juga Madinah. Dalam kajian ini, beliau menjelaskan pembinaan masjid merupakan medan perkongsian ilmu, di mana pembinaan masjid merupakan usaha pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Antara masjid pertama yang dibina adalah Masjid Quba, Masjid Nabawi, Masjid Al-Jumu'ah, Masjid Qiblatain, Masjid Musola, dan sebagainya. Pelbagai aktiviti dan majlis ilmu yang diadakan secara terbuka kepada umat Islam sama ada untuk para lelaki dan wanita menimba ilmu. Kemudian Rasulullah SAW mula menyusun strategi dalam pengajarannya setelah ramai yang memeluk Islam dengan membentuk 3 susunan tahap tarbiyah Islamnya. Yang pertama, tahap terbuka, kedua, tahap khusus, dan yang ketiga adalah tahap spesifik. Dapatan kajian yang seterusnya, berkaitan di antara hijrah dan pembinaan Islam di Madinah berlaku atas usaha Rasulullah SAW dengan persediaannya rapi dan lengkap demi meneruskan dakwah baginda SAW. Ia dimulai dengan pembinaan masjid yang merupakan usaha pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Strategi pertama Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mendirikan masjid. Pembinaan masjid merupakan asas pembinaan umat Islam dan strategi yang sangat penting dalam membina sebuah negara dan masyarakat yang bersatu padu. Selepas penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, baginda telah membeli tanah untuk membina masjid dibantu oleh para sahabatnya. Segala aktiviti dakwah baginda dilakukan secara tersusun dan sistematik, dan masjid-masjid dibina menjadi tempat untuk melakukan aktiviti dakwah. Selain itu, masjid juga menjadi tempat berkumpul bagi umat Islam dan
juga menjadi pusat pentadbiran negara dan sebagainya. Akhir sekali ialah sorotan literatur daripada Ummu Salamah Ali tahun 2017 yang berjudul Peradaban Islam Madinah, iaitu refleksi terhadap primordialisme suku Aus dan Khazraj, di mana ia menerangkan tentang strategi pembinaan Islam di Madinah. Dalam penulisan beliau, ia mengatakan strategi dakwah pertama Rasulullah SAW ialah pembangunan masjid yang dikenal sebagai Masjid Nabawi. Yang kedua ialah membangunkan ukhuwah Islamiah antara kaum Ansar dan Muhajirin. Dan yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan non-Muslim, iaitu Piagam Madinah. Dan juga tidak ketinggalan dalam bidang politik, Nabi Muhammad meletakkan sistem permesyuaratan, iaitu syura, sebagai dasar dalam kehidupan demokrasi. Selain dalam bidang politik, Nabi Muhammad juga meletakkan strategi dalam bidang sosial kemasyarakatan, di mana persamaan darjat manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari semua strategi ini adalah berhasil, yang secara tidak langsung menjadikan Madinah sebagai awal mula tunggak peradaban Islam. Daripada sorotan literatur tersebut, hasil kajian yang dapat diperoleh ialah terdapat pelbagai cara ataupun strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pembinaan Islam di Madinah, seperti pembinaan masjid, membangunkan ukhuwah Islamiah antara kaum Ansar dan Muhajirin, membuat perjanjian Piagam Madinah, serta dalam bidang politik yang meletakkan sistem permesyuaratan, dan juga dalam bidang sosial di mana persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini secara tidak langsung dapat menyatupadukan masyarakat di Madinah yang beragam dan dalam satu aturan. Bukan itu sahaja, strategi yang dilakukan Rasulullah SAW menjadi orang penting dan disegani oleh rakyat serta tokoh yang berpengaruh di dalam sejarah umat Islam. Hikmah. Hikmah yang pertama ialah Rasulullah SAW memastikan bumi Yathrib disinari dengan cahaya hidayah dengan perancangan Allah, iaitu dengan adanya perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua yang membawa kekayaan hijrah. Hikmah yang kedua pula ialah kebijaksanaan Rasulullah SAW mengatur strategi yang dapat menyatupadukan umat Islam sekaligus menegakkan agama Islam di Madinah di samping dibimbing dengan panduan wahyu Allah. Kesimpulannya, Islam mulai berkembang dengan peradaban yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, di mana beliau sebagai utusan Allah mampu mengatur strategi dalam melenyapkan salah faham kesukuan di antara mereka, iaitu kaum Aus dan kaum Khazraj, sehingga menjadikan mereka saudara seiman dan seakidah serta saling bertoleransi walaupun berbeza ras, suku dan agama. Yang pada akhirnya terwujudlah negara yang penuh dengan kedamaian dan peradaban.